Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu keluarga Malaysia dan salam Hari Merdeka. Saya terlebih dahulu mengucapkan selamat Merdeka, Hari Kebangsaan yang akan disambut minggu depan pada 31 Ogos. Harapnya rakyat Malaysia yang mendengar video saya, video pendek ini, untuk mengisi kekosongan bahawa kita tahun ni tahun merdeka. Mungkin bukan saja kita merdeka dalam segi menyambut tahun merdeka untuk negara kita. Kemerdekaan kita maksudnya kita hendaklah berfikiran juga kita merdeka. Jangan fikiran kita guna untuk meletakkan orang berburuk sangka. Kita hendaklah berbaik sangka antara rakyat Malaysia. Barulah berjayanya cita-cita Perdana Menteri kita sebagai keluarga Malaysia. Ini yang kita mutak bina. Saya baru habis satu perjumpaan pihak M3 dan syarikat saya Reserve Bank World telah mengadak majlis perunding Melayu tadi dengan Datuk Dr. Hassan Mat di Wismanya Jalan Ledang, dan perbincangan kita dengan pihak MPM Majlis Perundingan Melayu amat positif. Dan Datuk Dr. Hassan Mat meluahkan apa sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Melayu. Dan kita sendiri pun kita dah tahu, cuma kita tidak boleh meluah. Kalau kita meluah komplain, saya tahu bangsa saya ni dia tak boleh ditegur. Jadi apabila tegur ni dia makin marah. Jadi saya ambil keputusan M3 Pertubuhan Melayu Maju Malaysia ni, kita berdiam diri dan kita buat sesuatu untuk bangsa kita. Jadi kalau kita bercakap, jadi saya tahu sangat bangsa saya ni, bangsa kadang-kadang tak boleh ditegur. Orang buat semua tak betul, dia yang betul. Benda ni, budaya ini bukan kata budaya yang berlaku sehari dua. Budaya ni sejak daripada belum merdeka. Kalau nak kata masa orang Melayu bercawat, masa pakai kain kilah rusuk tu, saya tak boleh cakap. Tetapi itulah bangsa saya. Kalau bangsa saya tidak mengubah benda ni, seperti saya pernah cakap bahawa 2026, maknanya Bani Timur, daripada Timur akan menguasai dunia, maka itu hanya boleh cakap retorik kalau masing-masing bangsa saya tidak memberi sokongan di atas apa yang saya cakap, bahawa pihak elit global, pihak barat, pihak Rothschild akan tamat untuk menguasai dunia pada 2026 setelah 250 tahun. Mereka menguasai dunia bermula pada tahun 1776 1 Mei apabila Adam Weishaupt membuat satu SOP kepada sistem riba. Jadi dengan sistem riba yang dilaksanakan 200 tahun telah menjadi satu budaya kepada bangsa saya, bukan bangsa saja, bahkan bangsa-bangsa dunia. Inilah meletakkan manusia dengan gap yang begitu berpisah, iaitu yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, adalah kerana sistem riba yang dicipta oleh elit global, khususnya pihak Rothschild sendiri yang menguasai ekonomi di muka bumi ini. Jadi hasil daripada perbincangan dengan MPM tadi yang dihadiri oleh pemangku Presiden M3 Datuk Pahlawan Zakaria Yusof, dan juga diiringi oleh pemangku Timbalan Presiden Datuk Seri Colonel Muhammad Asri Ismail dan dua anak-anaknya, termasuk juga Ketua Adiwira M3 Muhammad Syafan Azri. Nampaknya jelas, dan kita nampak tadi dalam video seterusnya boleh tengok macam mana perkembangan. Dan Alhamdulillah, apa yang dibincang tadi, soal orang Melayu, soal basic dulu. Apa yang berlaku sehari tengah hari ini? Apa yang kecewa apabila, saya minta maaf saya menyebut parti, apabila orang-orang UMNO ataupun penyokong UMNO di peringkat bahagian cawangan telah mengusulkan
untuk memecat naib Presiden UMNO yang sekarang menjawat jawatan Perdana Menteri kerana lambat untuk membubar parlimen. Jadi apa yang saya takut, pihak luar yang cerdik pandai mendengar, khususnya tidak bangsa Melayu, mereka akan lihat ke mana arah tuju. Dan orang-orang Melayu yang bijak pandai ada di setiap pelosok negara. Dia melihat teratah perangai orang-orang ini yang kononnya pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu Malaysia. Dengan bahasa Inggerisnya UMNO. UMNO ni orang Sabah selalu sebut UMNO, orang Indonesia sebut UMNO. Kita yang sebut UMNO. Jadi apa yang saya lihat, apabila dia cuba untuk untuk memecat ataupun untuk menidakkan naib presiden, salah seorang daripada naib presiden Datuk Seri Ismail Sabri. Apa yang saya bimbangkan pilihan raya 15 ini, pilihan raya umur 15, takut rakyat sendiri memecat parti yang kononnya dominan orang Melayu kepada negara. Jadi saya ambil satu iktibar ini, saya berbincang dengan, selepas perjumpaan tadi saya berbincang dengan Datuk Seri Asri, Datuk Pahlawan Z. Apakah langkah-langkah? Kita tak mampu, kita 3 orang M3 tak mampu. Jadi harapnya Majlis Perunding Melayu akan bersama, kita akan adakan mesyuarat demi mesyuarat, berbincang macam mana nak ubah lonjakan orang Melayu ni, kerana ini adalah zaman peralihan antara 2022 hingga 2026. 2026 time untuk kebangkitan. Maksud kebangkitan di sini bukanlah kita nak pergi macam keadaan yang berlaku hari ini, buat demonstrasi jalanan, bertepik situ, bertepik sini, pergi ke pintu-pintu istana negara, mendesak Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membuat pengampunan segera. Jadi kita kena fikir logik. Ini kita kena cakap undang-undang. Jadi kalaulah baru-baru ni juga, kalau kita tengok suara-suara sumbang yang orang yang tidak menggunakan akal, yang saya selalu sebut sumber daya fikir kepada fikiran berdaya sumber, inilah mustahil. Duduk sampai bertepik, sampai komplain, sampai minta dilucutkan jawatan Ketua Hakim Negara. Jadi untuk makluman di luar sana, mungkin anda tidak tahu bahawa Ketua Hakim Negara ini, Tun Tengku Maimun ni, dia ni kalau orang Kelantan mungkin ramai juga tak tahu. Dia ni adalah cucu Kumat Gagah. Kumat Gagah ni seorang yang ketika itu orang panggil Kumat Gagah. Dan dia berkait dengan raja-raja Thailand yang berkait susu galuh darahnya, melibatkan Raja Pranak. Dan dia sendiri, tok dia pun Tekucik tu, itulah nama jalan sekarang ni di Kota Baru, masih ada jalan Tekucik. Jadi dia bukan calon-calon orang. Dan dipilih dia di situ pun, ini jangan meletakkan keadaan politik. Ini adalah kehendak Allah SWT. Perlu meletakkan seorang Ketua Hakim Negara, wanita, yang mungkin darah daging, mungkin darah keturunannya orang hebat. Jadi kalau macam tu, kalau pandai bercakap sangat dalam viral, nak menghukum orang tu, memohon jawatan Ketua Hakim Negara. Kalau tidak, kalau tak dapat pun, kita M3 sendiri akan berkumpul, kita lantik yang boleh bercakap pasal ini, dia nak pecat orang, kita lantik dia. Saya takut jadi Tok Imam lah. Satu cerita Tok Imam di kampung ni, dia selalu komplain, Tok Imam yang berimam di masjid. Baca ayat panjang, dia komplain dalam Facebook, baca letaklah jawatan Tok Imam yang baca panjang. Datiklah Tok Imam yang baca surah pendek. Juga dia komplain. Last sekali, kita pilih dia yang komplain tadi jadi Tok Imam. Apabila jadi Tok Imam, nak baca ayat pun tak betul. Kita takut macam ni. Jadi inilah dikatakan apa dia panggil sorak, menang sorak kampung Tegadai. Saya tak mau, pasal kita tengok bangsa saya ni, saya nak cakap takut ada viral-viral mengatakan jangan menghina bangsa. Tetapi saya bukan menghina bangsa saya. Saya bangga bangsa saya ni adalah bangsa daripada keturunan Katurah, keturunan Nabi Allah Ibrahim, yang Bani yang hilang, yang akan memerintah dunia. Tapi kalau kita cakap retorik
memerintah dunia, tapi sikap kita, masa sikap di belakang, masa sikap pemikiran yang jumuk, suka viral dalam Facebook, dalam WhatsApp, dengan menggunakan kemudahan media sosial yang ada hari ini, saya rasa lebih baiklah kita berubahlah kalau kita nak baju bangsa kita. Tapi kena ingat, bangsa kita ni bangsa yang suka fitnah. Tapi saya cakap bukan umum, ada juga yang baik. Macam saya duk perhati dalam TV, pendakwah-pendakwah yang bayar 25,000 satu jam ni, pun mereka cuba mengkondem orang sedangkan dia mengajar agama. Jadi bagi saya tidaklah baik kalau kita ubah. Saya tak nak sebutlah ustaz mana-mana, saya tak nak sebutlah siapa-siapa, tapi kalau kita boleh mengubah cara kita, kalau dah dibayar satu jam 25,000, bercakap sindir menyindir dalam mengajar, ini adalah fitnah yang disebar secara halus. Jadi saya harap dengan menyambut kemerdekaan tahun ini, kita bukan saja menyambut hari merdeka, kibar bendera letak di kereta, di rumah, tapi kita nilai, kita lihat dulu orang kemerdekaan dulu, macam mana Tengku Abdul Rahman berjuang untuk merdeka, Tun Razak, Hussein On, dan selepas itulah terjadinya soal rasuah. Tapi rasuah ni bahasa baru. Kalau bahasa lama dia panggil tumbuk rusuk atau pemakan suap. Jadi kita tak naklah bangsa kita terjemah. Dan hari ini pun alhamdulillah, apabila dah minta maaf kepada penyokong-penyokongnya, Datuk Seri Najib telah dihukum sekurang-kurangnya. Saya yang merantau di 48 negara, sekurang-kurangnya selepas ini, saya boleh mendabik dada bahawa saya adalah orang Malaysia. Berbanding dengan sebelum ni, kadang-kadang orang tanya saya nak jawab susah. Kerana saya dihina daripada Malaysia atas asas pemimpin saya ni rasuah. Tapi apa yang berlaku hari ni, apabila dah dijatuh hukuman, saya tengok BBC News pun keluar. Jadi mana nama dah baik sikit. Cuma kalau Datuk Seri Ismail Bahri nak buat pilihan raya atas sebab kononnya dunia tak iktiraf negara kita, atas alasan kerajaan di belakang pintu, mungkin selepas ni apabila berlaku pilihan raya, parti yang menang boleh menguasai, mungkin berbeza. Tapi insya-Allah saya nampak, cuma saya sedihnya apabila mendesak orang-orang politik, orang-orang UMNO khususnya, mendesak untuk memecat naib Presiden Datuk Seri Ismail Bahri, itu saya tak boleh diterima akal. Jadi mereka kena sedar siapa di belakang semua pucuk-pucuk ini. Saya takut belakang ni ada pihak-pihak lembaga hitam yang duduk sebelah barat. Elit global nak melihat perpecahan orang Melayu. Sekiranya orang Melayu bersatu, mereka takut. Inilah konsep divide and rule, seperti yang dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir sendiri. Jadi saya rasa bersatulah kita demi untuk bangsa, untuk agama dan untuk negara. Kita dah tak ada tempat. Kita kalau jadi apa-apa, kita bukan ahli G20 lagi. Kerana kita terlupa isi borang untuk membaharui keahlian. Itu silap siapa? Bukan silap siapa-siapa. Silap ini adalah silap keegoan. Keegoan pegawai-pegawai tinggi kerajaan sendiri. Jadi mudah meletakkan orang underestimate. Contohnya macam katalah Sulu. Kenapa sampai peringkat tuntutan sampai bilion-bilion? 15 bilion USD ni banyak tuan-tuan di luar. 62 bilion, 65 bilion. Jadi macam mana? Sekiranya kita melanggar janji-janji ini, benda ni akan bertambah dan bertambah. Saya harap hari merdeka ni, siapa yang dengar saya bercakap ni, pakailah yang boleh pakai panduan ini. Kalau tidak, saya rasa saya amat sedih. Sebab itulah apabila saya dilantik oleh Presiden Nation of Hawaii sebagai Chancellor dan penasihat ekonomi dan keuangan kepada Presiden baru-baru ini, saya amat berbangga. Dan saya juga bercakap dengan Datuk Seri Asri selaku pemangku timbalan Presiden M3 dan Pengurusi Kelantan.
Pasal Hawaii kata, Presiden Hawaii kata, Hawaii adalah negeri Melayu. Jadi mungkin kita hubung balik antara tanah Melayu dengan orang Malaysia, dengan Hawaii, dan kita susun balik. Mungkin kita bina Melayu baru. Pasal Melayu yang pertengahan dulu, Melayu lama, Melayu pertengahan, Melayu media sosial ni, kita letak ke tepi. Kita balik kepada original intelligence. Jadi insyaAllah kita guna dengan apa di atas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kita akur dan kita meletakkan diri kita. Kita buat perbandingan. Contohnya beberapa blogger yang ada. Cuba dia lihat diri dia. Dengan yang dia kata tak betul. Diri dia, adakah dia betul? Kalau dia rasa dia betul, round satu Malaysia buat roadshow, cerita dia betul, kita lantik dia jadi Perdana Menteri Malaysia. Apa salahnya? Perdana Menteri ni mungkin bagi dia mudah. Kan ada sekretari, ada KSU, ada ketua pengarah, ada siapa politik, ada pegawai kah, boleh buat kerja. Jadi saya rasa iktibar yang saya sebut ini, janganlah marah kepada saya. Dan kalau perlu, kalau tak rasa tak minat dengan keadaan, delete terus, jangan sebar. Saya ni bukan menyebar untuk fitnah orang. Tapi saya pesan ni, kerana saya seorang insan yang dilahirkan pada tahun merdeka negara Malaysia 1957. Jadi walaupun beza 2, 3, 4 bulan dengan pengisytiharan 31 Ogos, tapi saya tetap di tahun merdeka. Dan umur saya pun 65 tahun. Dan saya menyeru kepada sahabat-sahabat saya yang umur 65 tahun, biarlah orang tak nak dengar apa yang saya cakap. Tapi yang seumur dengan saya, gunalah iktibar ini sebagai panduan. Kalau rasa perlu nak berjumpa, nak berbincang dengan saya, boleh berbincang. Macam 2-3 hari lepas, senior saya di TI datang melawat saya, dan saya juga mengucap terima kasih kepada yang melawat, Datuk Leh Cica, Datuk Ilmi daripada Penang bekas Exco, melawat saya 2-3 hari ni. Saya alhamdulillah. Dan akhirnya saya baru-baru ni saya mengucap juga terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri TPR Datuk Tan Sri TPR Datuk Panglima Datuk Seri Panglima Anwar Musa kerana menerima saya berkunjung sebagai sahabat, mengunjung walaupun saya faham beliau tak boleh datang ke rumah saya terpaksa pergi atas dasar kawan. Dan insya-Allah kalau kita ada semangat yang tinggi begini, seperti saya sebut tadi, insya-Allah negara kita maju. Kalau tengok hari ni sehari-hari, kalau kita tengok viral daripada Indonesia, boleh katakan Malaysia dah kena serang dah ke Indonesia. Dengan tentera 450 orang di sempadan dengan provocation macam-macam. Tetapi kita jangan pandang benda ni pandang enteng. Kata bahasa Malaysia, Indonesia pandang kaleng-kaleng. Jadi kita kena fikir macam mana iktibar anak cucu kita di sini masa depan macam mana. Kita kena lihat dalam banyak sudut. Sebab tu saya berbangga apabila jumpa dengan Datuk Dr. Hassan tadi, idea-idea yang bagus daripada beliau amat dihargai. Sebagai akhirnya saya sekali lagi untuk menghabiskan video ini, dah waktu maghrib dah sampai. Saya selalu sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan dikau aku sembah, dengan dikau aku memohon pertolongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.